Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Madya Dr. Nuraina binti Salamuddin, iaitu pensyarah bagi kursus GGF 6243 iaitu kecergasan jasmani lanjutan. Nama saya Muhammad Asri bin Sulaiman bernomor metrik P98027 akan membentangkan tentang federasi bola keranjang bagi atlet yang telah saya pilih. Dan saya akan meneruskan dengan slide saya yang seterusnya. Sejarah bola keranjang. Bola keranjang mula diperkenalkan oleh Dr. James Naismith pada tahun 1981. Ketika itu, beliau adalah seorang pemimpin YMCA, Springfield, Massachusetts, Amerika Syarikat. Sejak permainan ini diperkenalkan, ia adalah satu jenis permainan riadah, terutama sekali pada musim sejuk. Bola yang digunakan adalah bola sepak dan sejenis bakul yang digantung pada dinding sebagai gol. Kemudian, beberapa tahun selepas itu, terdapat banyak perubahan yang berlaku dari segi undang-undang pemain dan teknikal. Perubahan yang terbaru ialah merupakan satu garisan yang melengking menyentuh kepada kedua garisan tepi. Sekiranya jaringan dilakukan dari luar garisan tersebut adalah jaringan dari jauh dan 3 mata diberikan kepada penjaring tersebut. Permainan bola keranjang memerlukan pemain yang tinggi lampai kerana ianya mempunyai ketinggian dan kelebihan untuk menjaringkan gol. Jangkauan tangan adalah jauh lebih bagus apabila tangan kita adalah lebih panjang daripada pemain-pemain yang lain. Ya, ini bermakna pemain bola keranjang perlu pemain yang tinggi. Dan saya akan menerangkan tentang latihan pedosasi. Apa itu latihan pedosasi? Ia adalah satu pendekatan latihan yang tersusun dan melibatkan berapa kitaran mikro, iaitu dalam masa 1 minggu hingga jarak ke 1 bulan. Ianya merangkumi berapa kitaran mesocycle. Okey, latihan yang meletakkan pelbagai aspek program latihan dalam satu tempoh masa yang khusus. Contohnya dalam masa tempoh setahun, apakah kita punya latihan yang perlu dibuat dalam masa setahun. Latihan disusun mengikut pembahagian tempoh masa yang bersesuaian dengan matlamat dan objektif latihan. Okey, dia terdapat 3 fasa-fasa dalam latihan pedosasi ini. Okey, fasa pertama fasa latihan mikro, latihan meso serta latihan mikro. Okey, dia ada berapa fasa-fasa yang boleh dikatakan dalam permainan kita punya latihan pedosasi ini. Okey, fasa-fasa latihan ni mempunyai 4 fasa. Okey, mula fasa persediaan. Fasa persediaan dibahagikan kepada 2, iaitu fasa persediaan umum dan fasa persediaan khusus. Seterusnya fasa pra-pertandingan. Okey, selepas fasa itu tersebut, kita akan teruskan ke fasa pra-pertandingan kita. Dan seterusnya kita akan fasa pertandingan dan akhir sekali fasa transisi. Kaedah latihan. Kaedah latihan memerlukan 6 komponen dalam pedosasi ini dalam masa setahun. Maknanya dalam seminggu kita akan melakukan ke-6 kaedah latihan ini. Dan kaedah pertama adalah paliometrik, kaedah kedua adalah latihan tekanan, kaedah ketiga latihan litar, kaedah 4 latihan jeda, kaedah kelima latihan bebanan dan kaedah keenam adalah latihan fartlek. Dan saya memilih latihan jenis paliometrik bagi atlet saya yang saya memilihnya. Dan profil atlet yang saya pilih adalah merupakan atlet basketball Malaysia, iaitu Nur Izzati Yaakob. Berumur 29 tahun, ketinggiannya adalah 193 cm, mempunyai berat sebanyak 65 kg, posisi adalah point guard ataupun tengah, coach dia Yu Sin Yuin, National League KL Bina Puteri iaitu Malaysia. Pencapaian beliau adalah 2009 ASEAN Cup India nombor 7, 2011 ASEAN Cup Jepun nombor 7, 2017 emas SEA Games Malaysia. Dan atlet ini saya pilih adalah merupakan atlet Melayu dalam sukan basketball. Kerana saya mendapati sukan basketball didominasi oleh pemain-pemain yang bukan Melayu, iaitu Chinese dan Indian. So, dengan harapan saya supaya atlet Melayu boleh menceburi bidang basketball ini dengan lebih tinggi, kerana masyarakat yang merupakan sukan ini merupakan sukan yang bukan Melayu. Ini saya akan membuangnya dengan memberikan kaedah latihan yang bersesuaian dengan atlet Nur Izzati Yaakob dan mengubah persepsi masyarakat supaya sukan untuk semua, bukan sukan untuk beraya ataupun hanya tertentu kepada kaum sahaja.
Dengan ini saya cuba menerangkan kepada Nur Izzati apa itu prestasi dan meningkatkan tahap-tahap beliau supaya lebih tinggi dalam prestasi serta membuka mata masyarakat dalam memberikan komitmen ataupun memberikan beliau tumpuan yang lebih dalam setiap pertandingan. Okey, seperti yang kita lihat, ini adalah jadual program latihan tahunan atlet bola keranjang 2019-2020 yang dibuat oleh saya untuk Nur Izzati Yaakob. So, saya akan memilih fasa persediaan umum. Kerana apa? Kerana fasa persediaan umum merupakan tahap di mana setiap atlet perlu meningkatkan tahap motivasi, tahap intensiti latihan. Maknanya meningkatkan kadar latihan mereka supaya ke tahap maksimum. Hal ini untuk memenuhi kriteria dalam meningkatkan mereka dalam situasi sebenar, iaitu situasi game. Intensity adalah merupakan kaedah latihan yang dapat memberikan atlet peningkatan dari segi fitness. Maknanya kita guna konsep FITT, fit. Okey, maknanya frekuensi akan ditingkatkan, intensity akan ditingkatkan, type jenis latihan dan seterusnya time, masa latihan tersebut. Okey, atlet ini akan membuat latihan sepanjang seminggu, iaitu 1 minggu. Okey, kita dapat dilihat di sini di mana kadar intensity akan meningkat pada fasa persediaan umum sampai ke tahap maksimum. Maknanya tahap maksimum, sampai tahap maksimum dia akan turun sehingga fasa transisi. Hal ini kerana fasa persediaan umum adalah untuk fitness level atlet meningkat. Maksudnya kita akan menggunakan teknik latihan bagi meningkatkan fitness level mereka. Okey, seperti kita lihat intensity. Intensity latihan akan meningkat sampai ke fasa pra pertandingan. Hal ini kerana latihan intensity akan meningkat untuk situasi game dan akan jatuh pada pertandingan. Kerana apa? Kerana fasa pra pertandingan persediaan atlet untuk mencapai tahap peak beliau. Dan akan meningkat pada tahap pertandingan dan akan menurun kepada fasa transisi. Okey, peaking point. Peaking point adalah tahap pitch tahap tertinggi untuk atlet tersebut. Ianya akan turun dan akan menaik sehingga fasa pra pertandingan. Okey, bagi ini fasa pertandingan dan akan jatuh pada fasa pertandingan dan akan peak pada tahap ataupun pada pertandingan tersebut. Hal ini kerana apabila seorang atlet meningkat terlalu tinggi pada bukan fasa pertandingan, ia akan menjatuhkan, merundumkan tahap pencapaian beliau. Seperti atlet-atlet lain, sebagai jurulatih kita perlu melihat tahap peak atlet tersebut pada masa-masanya yang tertentu, bukan pada masa-masa lain. Hal ini kerana pada pertandingan kita perlukan 100% daripada atlet, iaitu tahap peak beliau adalah paling tinggi pada tahap pertandingan, pada fasa pertandingan. Dan akan jatuh pada fasa transisi. Ini adalah lumrah bagi seorang atlet kerana 1 tahun bagi atlet tersebut hanya 3 kali tahap peak beliau. Dan kita tak nak pada tahap peak beliau bukan pada fasa pertandingan. Maknanya coach perlu meningkatkan ataupun perlu memantau 100% sepenuhnya kepada tahap-tahap peak atlet tersebut. Maknanya akan jatuh pada fasa pra pertandingan tidak mengapa. Kerana apa? Tahap pertandingan dia akan meningkat dengan dari bantuan iaitu bantuan motivasi atlet. Maknanya atlet telah berusaha dan motivasi akan meningkat pada tahap peak tersebut. Dan peak tersebut akan tahap sampai 100%. Dan ini akan memberikan kejayaan ataupun tahap yang kita ingini pada pencapaian pada para atlet tersebut. Okey, fasa kitaran meso iaitu fasa pada persediaan umum. Okey, pada yang boleh dilihat, saya akan mengambil pada latihan minggu ke-15. Okey, pada Mei 2020. Dan ini akan kita lihat seperti pada minggu ke-15, kita akan melakukan latihan lita pada hari Isnin. Selasa kita akan melakukan Jeddah dan LSD, long slow distance. Dan hari Rabu kita akan melakukan latihan bebanan. Hari Khamis kita akan melakukan fartlek. Hari Jumaat kita akan melakukan latihan Jeddah dan plyometrik. Hari Sabtu kita akan melakukan latihan bebanan. Dan hari Ahad kita akan melakukan rest ataupun rehabilitasi rehat. Okey, tahap intensity pada hari Isnin adalah di tahap sederhana. Selasa akan diparas tinggi. Yang hari Rabu merupakan hari Rabu dan Khamis di tahap sederhana.
Hari Jumaat kita akan melakukan intensiti yang tinggi. Hari Sabtu akan melakukan tahap sederhana. Dan hari Ahad kita akan rendah, iaitu melakukan aktiviti riadah ataupun melakukan active rest pada atlet tersebut. Hal ini kerana atlet perlukan rehat dalam melakukan latihan. Maknanya kita perlu memberikan rehat supaya badan atlet tersebut dapat berehat serta baik pulih dari latihan. Kenapa? Kecederaan mungkin akan berlaku apabila atlet bekerja keras hampir tahap badan tidak mampu untuk menerima latihan tersebut. Dan ini sebagai jurulatih yang penyediaan federasi perlu melihat tahap-tahap intensiti yang patut diberikan agar tidak melebihi intensiti maksimum pada atlet tersebut. Okey, kita dalam bulatan tersebut kita akan melihat jadual pada minggu ke-15 dan kita perlu saya akan menerangkan tentang jadual pada pliometrik yang akan dibentangkan sekejap lagi. Dan hal ini dapat kita lihat dalam bulatan tersebut saya telah bulatkan dan akan memberikan jadual kitaran mikro mingguan kepada anda semua. Dan seterusnya kita dapat lihat pada slide ini, kita akan melakukan Isnin latihan LITA, Selasa Jeddah dan LSD, Rabu latihan bebanan, Khamis latihan fartlek, Jumaat latihan Jeddah dan pliometrik. Okey, latihan LITA. Kita akan melakukan aktiviti-aktiviti bagi latihan tersebut seperti push up, lunges, skipping, jump squat, burpee dan 15 meter ular-alik. Okey, tahap-tahap intensity adalah tinggi. Okey, masa bagi push up adalah 40 atlet adalah sebanyak sub 5 ulangan. Maknanya dalam latihan ini akan dilakukan waktu antara set adalah 180 saat rehat. Maknanya selepas satu set latihan tersebut dilakukan, akan rehat dalam masa 3 minit ataupun 180 saat dan diteruskan dengan set seterusnya supaya kadang atlet mencapai kadar latihan semula. Maknanya dia akan turun daripada high kadar latih maksimum dan akan turun balik kepada kadar latihan. Kenapa 180 saat? Kerana kadar nadi mungkin akan jatuh ke kadar minimum, iaitu bawah takat kadar nadi minimum atau kadar nadi latihan supaya tak nak turun bawah daripada kadar latihan kerana atlet mungkin akan cedera apabila melakukan kadar terlampau rendah kadar nadi latihannya. Okey, hari Selasa kita akan melakukan latihan Jeddah dan LSD. Okey, Jeddah kita akan melakukan larian 200 meter, speed leader dan push up dan sit up. Okey, bagi LSD kita akan melakukan larian pecut 30 meter, jump leader sekali dan jump leader. Okey, hari Rabu kita akan melakukan latihan bebanan di gym. Maknanya kita akan melakukan atlet pergi ke gym dan akan melakukan jenis-jenis latihan yang telah dibuat. Okey, contohnya tricep curl, tricep extension, wall sit dan bench press. Bagi latihan bebanan, kita perlu mencari repetitif maksimum bagi atlet tersebut. Dan kita akan ambil kadar intensity yang tinggi, iaitu lebih pada 90%. Maknanya bukan 100% ataupun 80 ke 90. Maknanya dalam ulangan tersebut kita akan melakukan sebanyak 5 set. Okey. Latihan fartlek, kita akan melakukan 15 km running dan tahap yang tinggi. Kita akan menentukan masa bagi latihan tersebut dan atlet itu perlu mencapai masa yang telah diberikan. Okey, hari Jumaat yang seperti kita tunggu, latihan Jeddah dan pliometrik. Latihan Jeddah seperti yang sebelumnya, tapi latihan pliometrik yang kita akan lakukan adalah double leg lateral, cone hop, double leg forward, jump 50 meters. Okey, apabila kita melakukan latihan-latihan ini, perlu diingatkan supaya kecederaan mungkin boleh berlaku kerana pliometrik menggunakan otot peha dan otot di bahagian bawah. Apabila menggunakan otot di bahagian bawah, lebih banyak kemungkinan kecederaan mungkin boleh berlaku. Dengan ini, jurulatih perlu memantau atlet-atletnya supaya tidak membahayakan atlet tersebut dengan memantau dan bertanyakan apa kesakitan yang mungkin boleh berlaku pada atlet tersebut. Okey, pada Sabtu kita akan melakukan wall sit dengan bench press, rehat semua.
Hari Ahad kita akan melakukan active rest iaitu slow jog 30 minit serta perubahan dari rehabilitasi. Maknanya rehabilitasi perlu dilakukan, mungkin perubatan mungkin boleh dilakukan apabila atlet mungkin mengalami kecederaan sedikit demi sedikit. Okey, latihan plyometrik kita akan melakukan seperti yang telah ditunjuk, double leg forward, double leg front hook. Okey, seterusnya adalah nutrisi atlet semasa fasa persediaan umum. Okey, atlet berprestasi tinggi memerlukan makanan sekurang-kurangnya 2,500 kalori sehari. Okey, pengambilan kalori adalah bergantung kepada berat badan, jantina serta fasa itu sendiri. Makanan dan jumlah kalori yang perlu diperlukan sahaja. Maknanya atlet tak boleh makan lebih daripada kalori yang ditetapkan. Okey, makanan yang diambil mestilah mudah yang dihadam. Perlu diambil 3 hingga 4 jam sebelum pertandingan ataupun latihan. Mempunyai set nutrisi makanan yang lengkap yang sesuai dengan atlet semasa fasa-fasanya. Pemakanan mengandungi karbohidrat, protein, lemak dan serat air yang juga. Okey, seperti terlihat karbohidrat merupakan sebanyak 35% daripada makanan tersebut. Protein adalah yang paling tinggi iaitu 50%. Lemak adalah sebanyak 15%. Kenapa 50% adalah protein? Kerana membaiki tisu-tisu pada otot-otot yang telah atlet tersebut yang telah digunakan. Okay, seterusnya kita nampak, boleh kita lihat sarapan pagi, makan tengah hari serta minum petang dan malam. Maknanya menu-menu yang telah dibuat adalah bersesuaian bagi atlet-atlet tersebut. Maknanya tidak melebihi 2,500 ataupun sekurang-kurangnya memiliki maksimum 2,500. Atlet tidak dibenarkan melebihi had-had yang telah ditetapkan kerana boleh menyebabkan atlet mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi daripada yang telah dibuat. So, maknanya atlet tidak boleh makan secara curi-curi dan pemantauan harus dilakukan oleh jurulatih bagi pemakanan atlet tersebut. Okey, yang fasa terakhir adalah psikologi atlet. Di mana apabila atlet tersebut dalam fasa yang atlet yang berprestasi tinggi, psikologi adalah yang paling penting sekali. Maknanya ada 3 fasa yang boleh dibuat oleh atlet tersebut iaitu pernafasan, imagery dan pemusatan. Sebagai coaching ataupun coach perlu meningkatkan psikologi atlet pada fasa-fasa yang penting. Kerana atlet akan merasa down pada tahap-tahap yang tentu dan ini adalah penting bagi seorang coach mengetahui dan perlu meningkatkan psikologi atlet supaya atlet tidak mudah merundum pada prestasi yang tinggi tapi psikologi jatuh. Maknanya sebagai jurulatih kita tidak boleh pastikan atlet kita macam tu. Maknanya atlet harus berada daripada fitness yang tinggi, kemahiran yang tinggi serta psikologi yang tinggi bagi mencapai target peak yang telah kita harapkan supaya dapat menjuarai pertandingan-pertandingan yang telah kita target pada atlet tersebut. Okey, sekian terima kasih daripada saya Muhammad Asri bin Sulaiman P98027. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.